Hello semua dan selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat penting iaitu satu perubahan besar dalam lanskap pendidikan negara kita. Ia adalah satu hala tuju baharu yang dikenali sebagai Matriks Pembelajaran Malaysia ataupun nama pendeknya MPM. Baiklah, jom kita mulakan. Perkara pertama yang kita semua kena faham, kerangka baharu ni direka bukan untuk jadi satu lagi peperiksaan yang menakutkan. Tak, sebaliknya, bayangkan ia macam sebuah peta perjalanan, satu panduan untuk bantu pembangunan setiap pelajar. Jadi, ini terus membawa kita kepada soalan utama. Apa sebenarnya MPM ni dan apa yang ia cuba capai? Okey, MPM ni adalah sejenis pentaksiran kebangsaan, tapi fungsinya sangat spesifik, iaitu sebagai alat diagnostik. Tujuannya satu je, nak kenal pasti tahap penguasaan murid supaya bantuan boleh diberi seawal mungkin. Ia bukan untuk ranking atau nak hukum sesiapa. Sudah tentu, soalan yang bermain di fikiran ramai ibu bapa dan guru sekarang ialah, alamak, adakah kita akan kembali ke zaman peperiksaan besar yang penuh tekanan macam dulu? Ini satu kebimbangan yang sangat valid dan mujurnya kementerian dah pun berikan jawapan yang jelas. Dan inilah jawapannya, terus daripada Menteri Pendidikan sendiri. Beliau tegaskan yang MPM ni bukan untuk wujudkan semula budaya ranking sekolah atau persaingan yang tak sihat tu. Lupakan semua tu. Fokusnya sekarang adalah 100% pada sokongan dan intervensi awal untuk setiap murid. Sekarang, jom kita beralih kepada persoalan kenapa. Kenapa inisiatif ni diperkenalkan sekarang? Sebenarnya, ia adalah sebahagian daripada satu strategi pendidikan negara yang jauh lebih besar. Okey, slide ni mungkin nampak padat sikit, tapi mesej utamanya sangat penting. MPM ni bukannya satu dasar yang muncul tiba-tiba. Ia sebenarnya komponen yang sangat kritikal dalam pelan jangka panjang pendidikan negara kita, iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia dari tahun 2026 hingga 2035. Untuk bagi anda konteks yang lebih luas, mari kita tengok matlamat RPM ni. Ia bukan sahaja pasal akademik tau. Ia merangkumi kesejahteraan murid, kemahiran digital, sampailah ke pemikiran kritis. Jadi, MPM ni adalah salah satu alat untuk pastikan kita berada di landasan yang betul untuk capai semua matlamat ni. Jadi, apa intipatinya? Di sebalik semua strategi dan plan ini, ada satu sasaran yang sangat jelas, sangat mudah dan wajib dicapai, iaitu setiap murid mesti dapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran teras. Inilah penanda aras yang menjadi pendorong utama kepada keseluruhan inisiatif MPM ni. Baiklah, kita dah tahu apa dan kenapa. Sekarang, mari kita masuk ke bahagian yang paling praktikal. Bagaimana? Macam mana sekolah-sekolah kita akan laksanakan plan ni? Semuanya berpusat pada satu kitaran 4 langkah yang sangat sistematik. Kitaran ini dikenali sebagai PDCA. Ia singkatan untuk rancang, laksana, semak dan tindak. Anggaplah ia macam enjin yang akan gerakkan inisiatif ini di setiap sekolah untuk pastikan ia bukan sekadar plan atas kertas tapi satu proses yang hidup dan sentiasa berjalan. Mari kita pecahkan fasa pertama, rancang. Semuanya bermula dengan langkah 1, iaitu buat ujian diagnostik untuk dapatkan data asas. Data ni dipanggil TOV atau Take Off Value. Lepas tu, dalam langkah 2, sekolah akan analisis jurang antara kedudukan semasa pelajar dengan sasaran grade C. Jauh ke? Dekat ke? Seterusnya, dalam langkah 3, pelajar akan dikelaskan kepada 3 kumpulan berdasarkan sejauh mana mereka dari sasaran. Ini dipanggil analisis headcount. Dah dapat kumpulan tu, barulah masuk langkah 4. Cikgu akan buat analisis punca utama, macam detektif untuk siasat lebih dalam kenapa pelajar tu lemah dalam satu-satu topik. Dan jadual ni tunjukkan dengan jelas apa yang berlaku seterusnya. Kumpulan 1 yang paling jauh dari sasaran akan dapat intervensi pemulihan. Kumpulan 2 yang dah dekat akan dapat pengukuhan. Manakala kumpulan 3 yang dah capai sasaran akan diberi program pengayaan. Senang cerita, setiap orang dapat bantuan yang berbeza ikut keperluan masing-masing. Okey, lepas dah rancang elok-elok, tibalah masanya untuk fasa laksana dan semak. Di sinilah pelan tadi benar-benar dihidupkan dan kemajuannya dipantau dengan teliti. Fasa laksana ni adalah fasa tindakan. Ini termasuklah pendekatan macam mastery learning di mana pelajar kena betul-betul kuasai satu topik sebelum boleh ke topik seterusnya. Ia juga melibatkan program sokongan macam kelas, tuition, pemulihan dan pengukuhan yang dah dirancang khas tadi.
Kemudian, kita masuk fasa semak. Ini bukan pasal tunggu ujian akhir tahunnya. Ia adalah satu proses yang berterusan. Ia melibatkan pemerhatian dalam bilik darjah, analisis prestasi dan paling penting, kutip maklum balas 360 darjah daripada guru, murid dan juga ibu bapa. Secara ringkasnya, fungsi utama fasa semak adalah macam yang ditunjukkan di sini. Kita bandingkan data sebelum dan selepas intervensi. Adakah strategi yang kita guna tu berkesan? Adakah murid tunjukkan peningkatan? Data inilah yang akan bagi jawapan yang sebenar. Dan ini membawa kita ke fasa terakhir dalam kitaran ni. Tindak. Fasa ini adalah tentang penambahbaikan yang berterusan. Di sinilah proses pembelajaran dan penyesuaian berlaku untuk melengkapkan kitaran ini. Fasa tindak inilah yang melengkapkan kitaran PDCA. Pihak sekolah akan ambil semua data dan maklum balas dari fasa semak tadi dan gunakannya untuk perbaiki strategi. Kalau ada kaedah yang tak berkesan, ia akan diubah. Kalau berkesan, ia akan diperkukuhkan lagi. Aktiviti dalam fasa ni sangat jelas. Ia termasuklah menambah baik bahan pengajaran, beri tumpuan semula pada murid yang masih ketinggalan, tingkatkan kemahiran guru melalui latihan dan yang paling penting, jadikan amalan terbaik ni sebagai sebahagian daripada budaya sekolah. Jadi, poin utama yang perlu kita ingat ialah ini bukanlah satu projek one-off. Matlamat jangka panjangnya adalah untuk tanam kitaran PDCA ini dalam cara setiap sekolah beroperasi untuk wujudkan satu budaya penambahbaikan yang tak pernah berhenti. Sebagai penutup, mari kita fikirkan gambaran yang lebih besar. Apabila sekolah sentiasa merancang, melaksana, menyemak dan bertindak untuk bantu setiap pelajar, ia bukan lagi sekadar soal mencapai grade C. Persoalan yang lebih besar ialah apakah kemahiran masa depan seperti daya tahan, pemikiran kritis dan kebolehan untuk terus belajar yang akan kita semai dalam generasi akan datang melalui proses ini. Satu soalan untuk kita semua renungkan. Terima kasih kerana bersama kami.